أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah, ayahanda bonda, semua yang akan menjadi tetamu Allah dan juga peziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Semuanya sihat walafiat, diharapkan begitu. Dan juga kepada jemaah-jemaah yang sedang berada di tanah suci, yang baru tadi sampai, mungkin semalam, mungkin 2 hari lepas, dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke bumi Haramain, sama ada Mekah maupun Madinah, yang sedang menyaksikan secara live rancangan Sempurnakah Umrahku daripada Tanah Suci. Walaupun di mana anda berada, kita doakan agar semuanya diberikan kebaikan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Okay, baik. Anda masih lagi bersama dengan saya, Ustaz Haji Saifullah bin Muhammad Nasri, dalam rancangan Sempurnakah Umrahku yang dibawa oleh Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd. Jadi dalam ruang lingkup kita punya pertemuan pada hari ini, kita akan membahaskan beberapa tajuk, iaitulah yang pertamanya berkaitan dengan perjalanan jemaah menuju ke Mekah maupun ke Madinah. Kemudian bagaimanakah jemaah-jemaah yang uzur secara fizikal, daimul hadas, miqat dan juga sepadan tanah halal dan haram di Mekah, serta syarat-syarat bagi syarat-syarat sah bagi tawaf dan juga sa'i. Ya. Baik, jadi inilah tajuk yang kita akan rungkaikan, kita akan bahaskan kepada tuan-tuan yang ada sebarang kemusykilan, persoalan. InsyaAllah lontarkan segala soalan-soalan, cuma nanti akan di-up oleh kita punya admin grup kita, Encik Hafiz, pada jam 9.45 malam ini, ya. Jadi untuk tuan-tuan, standby aja dulu soalan-soalan apa semua, tarik siap-siap. Nanti insyaAllah kita akan jawab satu persatu untuk merungkaikan segala kesulitan, kemusykilan, ketidakpahaman tuan-tuan, insyaAllah. Ya. Baik, so hari ini kita mulakan dulu dengan perjalanan menuju ke Mekah maupun ke Madinah. Saya kira ini kita telah bicarakan secara lalu pada kesempatan semalam ataupun kemarin. Cuma kita ceritakan lagi sekali untuk kepahaman semua jemaah lah, ya. Jadi untuk mereka yang akan memasuki sektor Mekah dan juga Madinah, kita ceritakan dulu yang masuk Mekah dululah, ya. Kepada yang akan memasuki Mekah, pastikan tuan-tuan cek dululah, kan, cek dulu dengan kita punya pegawai, package yang tuan-tuan ambil tu pastikan betul masuk Mekah dulu, gitu. Mungkin ada tuan-tuan yang berhajat, saya memang nak ambil masuk Mekah dulu Ustaz, tiba-tiba dapat masuk Madinah, kan, gitu. Jadi tolong clearkan benda itu di Malaysia lagi, clearkan dengan HQ Andalusia kita ataupun di mana-mana cawangan ataupun ejen-ejen yang mendaftarkan anda, yang mana kita kena jelas bahawa kalau kita masuk Mekah dulu daripada Malaysia, kena pakai ihram siap-siap. Paling tidak di KLIA nak kena pakai, kan, pakai 2 helai bagi ihram lelaki, bagi perempuan boleh pakai jubah warna hitam apa semua supaya mengelakkan kekotoran. Nanti sampai di Mekah baru nak tukar ke putih. Jadi pemakaian apa semua tu kena pakai di KLIA lagi bagi mereka yang masuk Mekah dahulu. Kemudian nanti bila dah terbang apa semua, 30 minit sebelum menempuh Qornul Manazil, kan, sebelum kita menempuh miqat Qornul Manazil, lagi 30 minit sebelum kita tempuh Qornul Manazil, kita akan dimaklumkan oleh kapten kapal terbang dengan kata-kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, this is your captain speaking, after 30 minutes we will our miqat station Qornul Manazil. For those who going to Mekah, please recite your niat right now. Tu kurang lebih lah ayatnya pun saya pernah, kan. Jadi dia akan maklumkan bahawa kita akan menempuh 30 minit miqat, lagi 30 minit akan menempuh miqat. Tolong niat awal-awal, ya, tolong niat 30 minit sebelum miqat. Niat di miqat, mana kata niat sebelum miqat, kan. Al-maklum lah tuan-tuan, miqat pada manazil tu bukannya besar mana pun, dalam 5 km besar gitu aja. Kapal terbang 950 km sejam, agak-agak berapa saat nak melintas miqat ni. Jadi itu sebab kena niat sebelum miqat, ya. Itu bagi mereka yang masuk Mekah dulu.
Mungkin dalam kapal terbang yang sama, ada jemaah masuk Madinah dulu walaupun landing kat Jeddah. Jadi tolong jangan niat. Kan? Jadi macam jemaah sebelum ni dah ada niat lah. Dibantai yang niat. Pasal masuk ke Madinah. Al-maklum lah tidur tu kan. Tidur mama-mama bangun. Niat. Dia pun niat. Kan? Jadi yang masuk Mekah saja niat. Yang masuk Madinah jangan niat. Okay? Kemudian dah niat apa semua. Landing di airport Jeddah. Lepas tu ambil pengurusan apa semua dekat airport Jeddah tu dengan PCR, dengan immigration, dengan bagasi, bla 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 bla, kurang lebih dalam sejam setengah, 2 jam kurang lebih itu. Kemudian bas tu dah menunggu, ambil bas menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah dalam 2 jam saja perjalanan tuan-tuan menuju ke kota Mekah. Dan dalam bas nanti Mutawif akan buat pengurusan lah, iaitu bagi gelang biru kan, berikan briefing kaitan dengan hotel yang bakal duduki di kota Mekah. Kalau Safwah lah, Olayan lah, Nada Diafah lah, Anwar Diafah lah. Jadi insyaAllah dia akan briefing satu persatu, hotel kita kat mana lokasinya, dia makan tingkat berapa dan sebagainya. Kemudian apabila sampai saja di kota Mekah, rehat, ambil beg apa semua di tempat yang telah ditetapkan. Kemudian Ustaz akan maklumkan juga jam berapa umrah akan dilaksanakan. Jadi permit umrah tu jam berapa. Jadi semua jemaah boleh rehat dulu. Kemudian bersama dengan Ustaz Tawif turun ke lobi dan terus saja masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah bersama Mutawif. Ya. Itu kurang lebih lah perjalanan yang masuk Mekah dahulu. Bagi mereka yang masuk Madinah dahulu daripada Malaysia contohnya. Dan kadang-kadang sama juga penerbangan. Jet Kul, Kuala Lumpur, Jeddah Kuala Lumpur, daripada KLIA pergi landing di Jeddah juga. Walaupun dengar niat lah apa semua, tapi oleh kerana kita pergi ke Madinah dulu, pakai baju biasa lah, latihan, pakai jubah biasa. Tidaklah pakai kain ihram apa semua kan. Boleh pakai, ada jemaah yang mesej saya, Ustaz boleh ke pakai baju kemeja, seluar Yankee pula, seluar slack kan. Tak ada masalah. Boleh pakai kan, seluar selek ke, pakai jubah ke, pakailah pakaian yang sopan, tak ada masalah ya. Walaupun tak semestinya pakai jubah. Ni kadang-kadang mentaliti kita ni bila pergi Mekah Madinah mesti jubah kan. Tidak semestinya. Pakai aja seluar selek ataupun seluar yang ada kotak pun tak ada masalah kan. Pakailah t-shirt pun boleh juga sebab kita nak masuk ke Madinah dulu. Walaupun landingnya di Jeddah kan, kita pun terbang apa semua, kalau ada untuk berniat ihram, jangan niat pula sebab kita nak masuk ke Madinah. Ya, jadi kita landing saja di airport Jeddah. Kita uruskan tadi juga dengan airport punya pengurusan, kesihatan, immigration, apa semua. Kemudian kita pun ambil bas daripada dalam bas tu kita akan menuju ke Madinah. Kan ini jauh sikit lah. Jauh sikit daripada airport Jeddah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, 6 jam tuan-tuan perjalanan. Tapi dalam 6 jam perjalanan ini bukanlah kita tak berhenti langsung. Kita akan berhenti sama ada di Wadi Satarah ataupun Wadi Kudaib nanti untuk buang air ke apa semua. Jadi sebelum perjalanan kita, sebelum bas bergerak menuju ke Madinah, settlekan dulu nak buang air ke, nak apa ke, siap-siap dahulu. Kemudian dalam 3 jam ke depan barulah kita akan berhenti untuk ke bilik air dan sebagainya. Ini memang jauh tuan-tuan, memang jauh. Tambah tadi dah 8 jam setengah dalam penerbangan. Tiba-tiba nak ke Madinah pula kan. 6 jam pula. Allahumma salli ala Muhammad kan. Jadi jemaah rehat ya dalam bas kan. Rehat dalam bas. Begitu jemaah pun menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. On the way itu kita akan berhenti di Wadi Satarah atau Wadi Kudaib. Buang air, siapa yang nak beli air, jus ke, beli kerupuk ke, beli jajan ke apa semua, boleh. Ya. Makanan akan disediakan oleh pihak Andalusia. Ada air dan juga adalah pack goodies gitu untuk dimakan oleh para jemaah. Adalah kerupuk-kerupuk, jajan-jajan gitulah ya. Kemudian menuju ke Madinah, kita akan berhenti di Wadi Kudaib. Lepas tu dalam 6 jam kemudian barulah sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu perjalanan lah bagi mereka yang akan menuju ke Mekah dahulu maupun ke Madinatul Munawwarah dahulu. Semuanya ada kebaikan dan juga kelemahan. Bagi yang masuk Madinah dulu, mungkin tuan-tuan terbang daripada KLIA menuju ke Madinah Kulmet kan, landing di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah lah kan, daripada airport Madinah, airport Prince Muhammad bin Abdul Aziz tu dia dekat kan dengan hotel, dalam setengah jam sampai dah hotel kita kan. Jadi
Tapi macam grup sebelum ni, walaupun dia kul masjid kul, okey. Sampai ke airport Madinah menuju ke hotel di Madinah, dekat je, dalam setengah jam sampai. Lepas tu balik esok pula daripada kota Mekah menuju ke airport Jeddah dalam 2 jam perjalanan. Okey. Tapi ada juga yang kul kul di Kuala Lumpur, Madinah Kuala Lumpur. Jadi kalau kul kul, landing cantik di kota Madinah, di airport Madinah, pergi ke Madinah, setengah jam sampai. Tapi nanti bila dah ke Mekah, 6 jam perjalanan daripada Madinah menuju ke Mekah, buat pengurusan di Mekah, umrah lah apa semua. Habis ke Madinah semula kan, ke Madinah balik 6 jam balik ke atas. Oh kan, sama jugalah, kurang lebih jauh kan. Jadi bergantunglah kepada sektor apalah yang tuan-tuan masuk. Kalau tanya saya, apa yang terbaik untuk jemaah, memang kita nak ambil pendeknya kan. Kalau kita minat masuk Madinah dulu, ambillah kul masjid kul. Kan. Kuala Lumpur, Madinah, lepas tu balik pada Jeddah menuju ke Kuala Lumpur. Ataupun minat nak masuk ke Mekah dulu, ambillah kul jet medkul. Kan, kul jet medkul. Ni cerita lah ni ya, sektor-sektor yang mungkin boleh dipilih. Adapun mungkin tuan-tuan dah pilih masuk Mekah dulu, tiba-tiba ditukar pula masuk Madinah. Ada yang pilih nak masuk Madinah dulu, tiba-tiba ditukar pula pergi ke Jeddah, pergi ke Mekah dulu. Ada yang tiba-tiba PM saya, Ustaz, saya dah prepare dah Ustaz, tiba-tiba bertukar pula sektor saya kan, nak pergi umrah dahulu pula kan, kita nak pergi Madinah dulu. Jadi tuan-tuan ada boleh maklumkan pada pihak Nerusia, sama ada tuan-tuan nak juga package yang masuk ke Madinah dahulu, nak masuk Mekah dulu, benda boleh dibincang. Boleh dibincang apa semua kan. Adapun masalah penukaran airline, seperti Saudi Airlines tiba-tiba tukar ke Qatar Airways, kan sekarang dah ada Qatar Airways. Mungkin disebabkan oleh masalah overload dalam kapal terbang Saudi, tiba-tiba ditukarkan ke Qatar. Jadi ini bukan kadang-kadang pihak Andalusia tiba-tiba suka-suka nak tukar ni, bukan kan. Andalusia meraihkan apa yang jemaah nak, kita raihkan semua sekali. Cuma kadang-kadang benda tu berlaku, overload lah daripada pihak airlines dan sebagainya, maka jemaah dipindahkan daripada kapal terbang yang direct kepada kapal terbang yang transit di Doha. Kalau naik Qatar Airways lah, mungkin lepas ni ada pula kapal terbang transit naik Emirates ke kan, lepas ni naik pula mana-mana lah kan, Oman Air ke apa semua, ke depan ni ada, wallahualam. Tapi sikitlah kemuskilannya kalau kita masuk Mekah dulu, kita nak pakai kain ihram di Kalain, lepas tu nak transit pula di Doha, nak keluar kapal terbang, nak patah balik, check in dia punya tu, masuk balik kapal terbang lain, nak pergi pula ke Jeddah sebagainya. Itulah sikit dari sudut juhud kita ni kan, susah payah kita dalam nak pergi ke Mekah, sebab dah daripada direct tiba-tiba pergi ke transit lah pula kan. Tapi bagi saya, kita sabar, bertenang kan. Kita syukurlah kepada Allah Ta'ala, setidak-tidaknya Allah Ta'ala jemput juga aku menunaikan ibadah umrah, pergi ke Mekah, Madinah apa semua kan, dibandingkan dengan orang lain, kapal direct ke, kapal khas untuk dia ke, tiba-tiba COVID, tak boleh dapat pergi apa semua. Jadi kita syukur, mesti mau banyak lah tuan-tuan kan. Itu yang keduanya, kita buat yang terbaik. Anda kata tak nak juga transit, boleh bincang dengan pihak Andalusia untuk saya nak pergi yang direct juga kan. Boleh, ini benda boleh buat bincang, tak ada masalah. Jangan marah-marah kan, jangan marah-marah. Nak pergi buat umrah, awal-awal lagi mood dah tak ada kan. Nak marah haja kerja dia. Jadi kurang baiklah untuk diri kita apa semua ya. Jadi benda boleh bincang, tuan-tuan bawa bincang dengan pihak Andalusia Travel insya-Allah. Untuk penerbangan saya sekalipun, saya terbang 1 Mac ni tuan-tuan ya. Saya terbang 1 Mac untuk umrah 22 hari. 1 Mac sampai 22 Mac. Daripada direct saya pergi airlines, tiba-tiba ditukarkan ke Qatar Airways. Tak apalah, tukar pun tukar lah. Yang penting jangan batal sudah kan, jangan batal penerbangan tu sudah, tukar saja kan. Mungkin dari sudut masa lah kan, masa tiba-tiba daripada direct, tiba-tiba nak kena transit dah pula kan, kita pula mentaliti, macam mana pula ni kan kalau transit, gitu aja. Benda boleh dijelaskan insyaAllah kepada yang jemaah yang ditukarkan airlines apa semua ni. Nanti insyaAllah mutawif masing-masing akan mengclearkan perkara ni dalam perjumpaan Zoom meeting macam ni lah. Macam contoh yang saya live ni, kita akan buat Zoom meeting secara live juga, mutawif dan juga para jemaah.
supaya kita boleh clearkan apa saja permasalahan. Kalau masuk Mekah dulu apa nak buat, kalau masuk Madinah dulu apa nak buat. Jadi ada perjumpaan begitu 2 hari sebelum penerbangan atau 1 hari sebelum penerbangan, insyaAllah ya. Akan ada Zoom meeting begini. Dan surat-surat rasmi kan, surat-surat pengesahan oleh pihak Andalusia paling tidak seminggu lah tuan-tuan dapat lah kan, seminggu sebelum terbang dapat. Kalau andai kata tak dapat, jangan hubungi saya kan. Ramai juga yang PM saya, Ustaz boleh tak saya nak minta surat pengesahan umrah. Saya jemaah-jemaah yang saya daftar, insyaAllah saya boleh bagilah sebab kita daftar, so kita handle daripada awal lagi. Kepada tuan-tuan yang tiba-tiba daftar di cawangan, daftar sendiri apa semua, minta terus kepada cawangan yang tuan-tuan daftar tersebut, surat pengesahan apa semua, ataupun boleh telefon HQ Kuala Lumpur, tak ada masalah. Tak payah nak post-post lambat, minta dia orang hantar melalui WhatsApp saja PDF tersebut, senang. Kita pun boleh tengok handphone kita apa jadualnya dan sebagainya, kan detail apa semua. Jadi kepada tuan-tuan yang nak pergi umrah lepas ni, boleh hubungi Ustaz Saifullah Nasir, insyaAllah kan. Terbang Ustaz Saifullah, insyaAllah. Okey, baik. Okey, baik. Itu ceritalah berkaitan dengan perjalanan yang menuju ke Mekah dan juga Madinah dahulu ya. Okey, baik. Kepada jemaah-jemaah yang mungkin ada masalah keuzuran dari sudut fizikalnya, ketidakmampuan dari sudut fizikal, ramai juga yang PM saya, adakah saya perlu bawa wheelchair siap-siap daripada Malaysia. Memang betul kan. Jangan harapkan wheelchair airport. Wheelchair airport ni kadang-kadang tuan-tuan lambat. Macam saya hari tu lah 2-3 grup yang saya bawa, ada bukan jemaah saya ni, jemaah orang lain. Jemaah saya dah clearkan dah, jangan bawa wheelchair, jangan harapkan wheelchair airport kan. Bawa wheelchair sendiri, jemaah akur. Dan ada yang beli sendiri wheelchair, baguslah, alhamdulillah. Tuan-tuan pun sama, kalau sekiranya memerlukan wheelchair, agak-agak macam jalan tak apa nak larat apa semua kan, tak payah tangguh lama-lama. Kita nak mengharapkan airport punya wheelchair, nak mengharapkan wheelchair wakaf di Hotel Mekah Madinah. Bukan tak ada, ada wheelchair wakaf apa semua. Tapi kadang-kadang jemaah ambil, lepas tu letak kat bilik, datang orang Indon pinjam lah apa semua, lebuh kan. Wheelchair pun lebuh. Dengan wheelchair wakaf Andalusia pun lebuh kan. Wheelchair dekat pejabat pun adalah dalam 7-8 biji aja. Jemaah ada beratus duduk satu hotel. Jadi oleh demikian, bawa wheelchair sendiri. Beli wheelchair sendiri di Malaysia ni. Kemudian tuan-tuan boleh bawa wheelchair tersebut untuk semua pengurusan, daripada airportnya, sampailah ke Mekahnya, sampailah settle umrah, sampailah settle sa'i, apa semua tahu sa'i. Kemudian simpan wheelchair tu baik-baik dekat dalam bilik. Nak pergi semayang, pergi Hulu Kilis semayang di Harap senang. Habis apa semua, bawa pula pergi ke Madinah. Urusan ke Madinah pula dengan nak pergi masjid Masjid Nabawi ke apa semua senang. Habis semua, sampailah ke airport Madinah balik dan terbang semula ke Malaysia. Jadi mudah. Baik begitu jugalah wheelchair tersebut. Kalau tuan-tuan masuk ke Madinah dahulu, wheelchair itu daripada KLA lagi boleh digunakan dekat airport. Lepas tu sampai bawa naik bas menuju ke Madinah. Lepas tu digunakan untuk semayang Masjid Nabawi apa semua. Dibawa pula pergi ke Mekah untuk buat umrah apa semua. Settle apa semua, boleh bawa balik ke Malaysia. Andai kata tak naklah wheelchair tu nak dibawa balik, payah apa semua, wakafkan aja wheelchair tersebut, tinggalkan aja di Hotel Andalusia di Madinah maupun di Mekah. Tulis kat tepi wheelchair tu, wakaf daripada jemaah sekian, maklumkan kepada mutawib akan maklumkan kepada pegawai. Dia akan bawa wheelchair tersebut, letak dekat pejabat Andalusia di sana, settle masalah kan, boleh ditinggalkan untuk kegunaan jemaah-jemaah lain apa semua, besar pahalanya. Ya. Jadi masalah kekurangan wheelchair ni apa semua tu memang betul berlaku di Mekah maupun Madinah. Dia para tuan-tuan yang berada di Mekah Madinah boleh buat wakaf wheelchair apa semua ni untuk kegunaan jemaah-jemaah apa semua kan, boleh rujuk pada mutawif masing-masing, tak ada masalah. Ya. Baik, kemudian bagi jemaah yang menggunakan tongkat, bawa tongkat sendiri apa semua kan, bawa tongkat sendiri apa semua. Kalau perlu tongkat kaki 4 bawa kan, gitu. Kalau perlu 2 tongkat bawa juga 1 spare ke apa semua kan. Tongkat ada jual dekat Mekah Madinah, farmasi-farmasi pun ada jual. Jika sekiranya hilang ke patah ke, ada jemaah saya itu patah tongkat kan, tahu sama ada patah sebab apa, tapi patah lah, patah dulu tongkat yang kena raput pun. Jadi bolehlah beli dekat farmasi ke apa semua kan, tongkat apa semua. Kemudian jemaah-jemaah yang dialisis kan, jemaah-jemaah yang dialisis sekarang ni dah boleh bagi umrah tuan-tuan, dah boleh bagi umrah bagi yang dialisis. Bagi yang dialisis mesti clear awal-awal dekat Malaysia lagi kan, apa saja surat keperluan untuk para jemaah, ubat-ubatannya,
berapa hari sekali nak kena dialisis. Lazimnya kalau di Mekah, Madinah, kita buat 2 kali lah kan. 2 kali di Mekah, 2 kali Madinah. Inilah lazim kan. Sebab saya pun ayah ada dialisis. Jadi kita pun pernah bawa pengurusan untuk ayah saya sendiri kan untuk dialisis. 2 kali Mekah, 2 kali Madinah. Beres tu kan, insyaAllah. Kemudian kontrol air ke apa semua kan, untuk kurang-kurang minum air. Makan tak apa, air kan. Dialisis ni air nak kena kontrol betul kan, yang makan tak ada masalah. Jadi kena clear betul daripada Malaysia lagi, siapa yang akan menguruskan kita dekat Makkah Madinah nanti, berapa bayarannya. Dengar cerita masih lagi tidak boleh dialisis di pusat dialisis kerajaan, mesti dialisis di hospital ataupun klinik swasta di Mekah maupun Madinah. Maka pasti ada bayaran, mungkin 300 riyal satu orang apa semua. Itu nanti tuan-tuan kena clearkan dulu dengan pihak Andalusia. Itu boleh pergi. Cuma kalau saya, tuan-tuan, saya ditanyakan kepada saya, wajar ke tidak mereka-mereka yang sakit-sakit kronik seperti ini, baik dalam dialisis ataupun mungkin ada kanser kan, tahap 2, tahap 3. Adakah wajar waktu-waktu sekarang ini menunaikan ibadah umrah pergi ke Mekah Madinah dalam keadaan kes kita pun makin tinggi, kes di COVID di Saudi pun tinggi. Jadi kewajaran itu kurang lah kan. Saya pun ialah memetik jugalah pandangan-pandangan daripada yang lain-lain yang mengatakan bahawa kewajaran untuk kita pergi itu agak kurang. Nasihat doktor pun, kalau boleh lah tuan-tuan, cik, jangan pergi lagi umrah masa ni kan, kes tinggi ke apa semua. Nak pergi nanti kemudian apabila dah agak kurang kes ke apa semua, insya-Allah waktu tu boleh pergi dengan kadar yang selesa. Mungkin pengurusan dialisis kat sana pun dah tambah baik. Dengan perkhidmatan dialisis di Saudi dah percuma sebab boleh dialisis dekat pusat kerajaan dan apa semua. Jadi kosting pun jemaah nak kena kira juga kan apa semua. Jadi ini pendapat saya lah, dan juga mungkin ada juga pendapat daripada ustaz-ustaz lain, daripada travel agency lain apa semua, menasihatkan jemaah-jemaah yang mana ada sakit-sakit kronik ini supaya tawakuf dulu, tangguhkan dulu, sehinggalah insya-Allah pada masa depan kalau sekiranya dah okey sikit dunia ni apa semua, kes pun dah mungkin menurun ke apa semua pun dah diimunisasi dengan 3 dos vaksin apa semua, insya-Allah waktu tu orang yang pergi jadi di sini pun senang. Sebab mengenangkan ayah saya lah kan, di sini pun, di Malaysia pun mudah sangat dijangkiti demam ke apa semua. Apatah lagi bila kita nak buat ibadah tuan-tuan, dah buat ibadah nanti kita berada di negara orang. Mungkin ada orang marah saya, kalau Ustaz, kita pergi Mekah ni, inilah waktu kita nak berdoa ke apa semua untuk kesembuhan. Betul, tak dinafikan, betul. Tapi kita tak menafikan juga bahawa mereka ini golongan-golongan yang senang penyakit yang namanya COVID ini jangkit kat orang ni, kan? Dialisisnya, demam-demam pun senang jangkit. Tambah kita nak bertawar rapat-rapat dengan orangnya, kita nak bersahi pun rapat-rapat, dengan kita pergi masjid, balik masjid dengan orang terlalu ramai, dengan situasi yang kita mungkin pakai mask dengan baik, jaga SOP apa, semua orang belum tahu lagi kan. Macam saya tu, saya baru nak semayang dekat semayang maghrib kat Masjidil Haram, duduk sebelah dia kita duduk sebelah saya, duduk satu Pakistan mana lah, duduk batuk kan, mask pun tak pakai. Saya pun angkat beg saya pergi tempat saya kan, tak tahulah dia nak fikir apa lantak situ lah. Tapi kita ni menjaga, tapi orang lain belum tentu jaga macam kita jaga kan. Kita pakai mask comel-comel lah kan, tak buka-buka mask apa semua, nak menapis tak boleh, demo tak pakai mask, batuk lah kan. Tambah pula orang yang mungkin ada sejarah penyakit apa semua, mudah dijangkiti. Jemaah saya yang terbang ni baru ni, 9 Februari punya grup bas 1 Safwah, berapa orang yang positif tuan-tuan, balik swab test lain tu, daripada 42 orang ada 15-16 orang tuan-tuan yang positif COVID. Itu semua yang sehat tu, yang sehat walafiat kan, boleh terbang apa semua. Apatah lagi tuan-tuan yang ada dialisis ke ataupun yang sakit kronik, kita minta tawakuf dulu. InsyaAllah ke depan dah nampak okey apa semua kan, insya-Allah boleh pergilah ya. Rindu Mekah Madinah tu sudah pasti. Saya yakin kata tuan-tuan memang rindu Mekah Madinah. Tambah 2 tahun tak pergi umrah, tutup apa semua kan. Ada jemaah yang PM saya patut pergi April 2020 hari tu. Waktu tu saya tak ada dialisis lagi. Tiba-tiba sekarang ni Allah uji saya dengan dialisis pula. Allah, sedih saya Ustaz. Betul tuan-tuan, betul. Saya merasai, saya merasai. Walaupun bagaimana keadaannya, cuma kita merasai
orang nak pergi berharap betul nak pergi ke Mekah Madinah apa semua ni, mudah-mudahanlah mereka ini, mudah-mudahan mereka ini dapat menjejakkan kaki satu hari di bumi Mekah maupun di bumi Madinah Al-Munawwarah, insyaAllah. Ya. Baik. Kemudian bagi mereka yang ada masalah daimul hadas, kan? Daimul hadas ni ialah masalah-masalah alami yang berlaku pada lelaki dan juga wanita. Contoh daimul hadas adalah kencing tidak lawas, kan? Kencing tidak tos. Yang keduanya buasir. Yang ketiganya angin yang keluar daripada faraj wanita bahagian hadapan. Istihadah, keputihan. Ya, ini berlaku kepada lelaki dan juga wanita. 5 perkara ni. Kalau sekiranya anda adalah golongan-golongan yang terlibat dalam ruang lingkup daimul hadas, maka bagaimanakah keadaan tuan-tuan untuk boleh solat dan juga boleh bertawaf umrah? Sebab orang daimul hadas ni dia ada special case, kan? Sebab dia tak boleh kontrol. Pantang batuknya, cucut dia keluar, kan? Oleh demikian, bagaimana keadaan yang memungkinkan dia ini untuk boleh bertawaf. Bila tawaf aja dah terkencing. Bila bawa semayang, Allahu Akbar, batuk aja dah keluar. Jadi macam tu sampai bila kita nak boleh semayang apa semua? Okey, ada hukumnya bagi daimul hadas. Dengar mana boleh. Bagi tawaf umrah dulu, bagi tawaf umrah dulu. Apabila sampai saja di hotel di Mekah, ya, sampai saja di hotel Mekah mesti kena bersuci, kan, mandi ke apa ke. Kemudian jemaah lelaki wanita pakai pampers, kan, pakai pampers di mata. That's why lah bagi orang yang ada daimul hadas, stok pampers kena bawa, kan, belilah banyak sikit untuk keberadaan tuan-tuan selama 12 hari di Mekah dan juga Madinah ini. Beli pampers dewasa, kan, belilah stok dalam 30-40 buah, 30-40 helai, kan, pampers itu. Yang wanita beli panty liner yang sesuai, kan, apa semua. Okay, pakai pampers. Kalau panty liner, kalau ikut kadar kencing tuan-tuan lah, kan, hajah-hajah apa semua, takut kalau terlalu banyak dia tak menampung apa semua, jadi pampers dewasa lebih baik, kan, gitu. Pakai pampers dewasa, ambil wuduk kemas-kemas, lepas tu pakai pampers dewasa. Kemudian dengan wuduk di hotel tadi tu boleh menyempurnakan semua urusan tawaf dia. Okay? Bersihkan diri, saudara Malik, bersihkan diri, kemudian pakai pampers, ambil wuduk, kan. Kemudian daripada wuduk tersebut boleh menyelesaikan semua pekerjaan tawafnya. Tunggu ustaz kat lobi ke apa semua, sementara tunggu ustaz turun ke jemaah lain nak kumpul apa semua, kita dah terbatuk, dah terkeluar dah sikit, maka dimaafkan kerana kita dah memang berniat dengan wuduk tadi tu kita nak menyelesaikan kita punya umrah. Jangan mengelewar-mengelewar ke tempat lain, kan, nak beli barang, beli jubah ke, bakal batal lah wuduk tadi. Jadi niat kita tadi daripada wuduk tadi tu, aku nak selesaikan umrahku. Jadi niat satu niat je. Dan walaupun yang terkeluar tak ada masalah. On the way nak pergi ke masjid, terkeluar ke apa semua, dimaafkan. Terus saja bertawaf. Kan, bertawaf, 7 pusingan tanpa henti. Orang yang bertawaf bagi daimul hadas mestilah berturut-turut 7 kali pusingan Kaabah dan jangan berhenti-berhenti. Terus saja. Kan, berhenti terpaksa macam mana? Bukan tak boleh berhenti, berdiri kejap, sambung balik, boleh. Yang tak boleh adalah habis pusingan kelima, dia pun pergi tepi minum air zam-zam dulu. Lepas tu sambung pula pusingan yang ke-6, 7. Itu batal wuduknya, batal habis pusingan semua tawaf. Sebab orang yang daimul hadas wajib mesti menyelesaikan pusingannya dengan kadar yang segera. Walaupun tengah tawaf, terbatuk, terkincit, apa semua, dimaafkan, ya, dimaafkan, ya. Sampailah habis pusingan tawaf, yang 7 tadi tu, dia boleh lagi untuk solat sunat tawaf selepas tawaf tadi tu. Solat sunat tawaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka batallah dia punya wuduk. Maka bila dia pergi sa'i, dia tidak perlu ada wuduk, maka tak ada masalah. Masa sa'i tu dia terkencing ke apa semua pun dimaafkan, boleh terus saja, ya. Jadi itu cerita bagi mereka yang nak bertawaf. Bagi mereka yang nak bersolat pula, bagi mereka yang bersolat, hari ni saya tengok secara realiti, ya, bila dah azan saja di Masjidil Haram, ada pintu yang ditutup, yang disekat untuk masuk, tak boleh masuk dah. Jemaah kena sembahyang kat luar, datang luar, ataupun jemaah boleh naik ke bumbung ke apa semua, kan. Tapi ada pintu yang ditutup jugalah. Jadi bagaimana mungkin dia sebagai orang daimul hadas nak sembahyang dalam masjid? Sebab orang daimul hadas mesti mengambil wuduk untuk sembahyang mesti mengambil wuduk setelah mana azan berkumandang. Gitu. Baik, caranya ialah yang pertama sekali, pampers dewasa mesti ada,
Yang kedua, mesti ada botol air spray. Botol air spray standby dalam beg sling masing-masing. Kemudian, para jemaah wuduk macam tadilah, bersihkan diri di bilik apa semua, wuduk pakai pampers. Dengan wuduk dia tadi tu, dia kena pergi awal ke masjid sebab nak rebut soft di dalam masjid. Kena pergilah setengah jam awal untuk semayang, kan? Maka dia pun standby botol air spray dalam beg sling dia pun menuju ke Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram, dia terus masuklah. Tunjuk gelang biru apa semua, dapat masuk ke masjid, duduk dalam soft sama ada depan Kaabah ke tepi ke terpulang lah situ. Kemudian dah duduk dalam masjid apa semua, tiba-tiba azan dah. Kan? Sebelum azan berkumandang, dengan wuduk di hotel, jemaah boleh solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat apa-apalah, solat sunat taubat ke hajat ke apa semua, boleh dengan wuduk di hotel tadi tu. Bila azan saja berkumandang, wuduk di hotel batal. Kan? Batal. Maka dia kena ambil wuduk semula dengan botol air spray. Maka buat botol air spray, wuduk muka, tangan, apa semua, rambut, kaki, apa semua. Kan? Jadi siapa yang nak tengok tata cara betul wuduk menggunakan botol air spray, boleh pergi ke IC Share YouTube channel saya. Jadi situ saya ada share apa saja berkaitan dengan wuduk botol air spray ni apa semua. Kemudian dah kemas apa semua, dah wuduk pakai botol air spray, maka jemaah dengan wuduk yang baru, dia boleh solat fardu mengikut imam Masjidil Haram dan juga 2 solat sunat yang mengiringi solat fardu. 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah solat. Kan? Bila dah azan saja kita pun wuduk pakai botol air spray, habis di azan baca doa azan, kemudian solat sunat 2 rakaat untuk solat sunat qabliyah. Contohnya qabliyah zuhur lah, kan, qabliyah zuhur dulu. Kemudian solat zuhur dengan imam, kemudian solat ba'diyah selepas zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, maka barulah batal wuduknya. Maka pampers nak kena ganti tak, walaupun tadi tu dah terkincit sikit apa semua, dan bila dah ambil botol air spray baru tentu, adakah kena ganti pampersnya? Pampers tak perlu ganti, ya. Jadi botol air spray saja itu je yang perlu diaplikasikan ke dalam diri seorang itu apabila telah azan berkumandang, ya. Okey, jelas. Itulah cara bagaimana seorang yang daimul hadas nak masuk sembahyang dalam Masjidil Haram, dan juga orang daimul hadas untuk menyelesaikan umrahnya dengan bertawaf apa semua. Okay, baik, jelas kat situ. Kalau ada sebarang persoalan, ada kemusykilan apa semua, boleh lontarkan soalan ataupun boleh PM saya, boleh WhatsApp saya di 013-450-32-30 Ustaz Safwan Nasri. Boleh save nombor saya untuk sebarang pertanyaan dan juga persoalan, insyaAllah. Okey, baik. Kemudian kita nak ceritakan juga berkaitan dengan miqat, dan adakah sepadan-sepadan. Berapa banyak sepadan miqat yang ada? Okey. Untuk maklumat tuan-tuan, ada 5 miqat dan juga 5 sepadan tanah halal. Miqat dan juga sepadan tanah halal. Okey, kita cerita pasal miqat dulu. Miqat ni ialah apabila orang daripada luar kota Mekah nak masuk ke Mekah, maka mereka kalau menempuh 5 tempat ini, maka mereka boleh berniat ihram umrah sebelum menempuh ataupun semasa berada di tempat itu. Yang pertama, bagi kita yang masuk daripada sektor Asia Tenggara, maka miqat kita namanya Qarnul Manazil. Terletak 25 km daripada arah bahagian tenggara Mekah Mukarramah. Di situ jalan nak pergi ke Taif, kan? Jalan nak ke Taif, tempat akan melintasi miqat ni keluar, kan? Jadi kita daripada Malaysia nak menuju ke Mekah, kapal terbang akan pergi ke arah miqat ini sebelum landing di airport Jeddah. So miqat kita adalah Qarnul Manazil. Yang kedua, Bir Ali. Siapa yang daripada Madinah Al-Munawwarah, macam kita tuan-tuan daripada Madinah nak menuju ke Mekah, maka kita boleh turun di Bir Ali untuk bersolat, untuk berniat apa semua di Bir Ali. Kalau Manazil tak boleh lah, sebab kita dah kapal terbang berhenti lah pula, kan. Kalau Bir Ali boleh berhenti, turun apa semua. Miqat Manazil tak boleh turun. Tapi kalau siapa yang pergi Taif, balik daripada Taif, boleh singgah ke Manazil, boleh turun, boleh semayang, boleh pakai ihram apa semua, nak buat umrah, terpulang. Yang ketiga, Zatul Irq, iaitu mereka-mereka yang daripada arah Iraq, Abu Dhabi, UAE apa semua, mereka akan pergi ke Zatul Irq, iaitulah satu tempat di bahagian timur laut, kan, bahagian timur laut Mekah. Kemudian ada namanya Yalamlam, daripada Yaman bawah ni pergi ke Mekah, maka dia kena miqat dekat Yalamlam. Yang kelima adalah Juhfah, itu mereka-mereka yang datang daripada
arah Turki, arah Eropah, apa semua, mereka kena berniat di Juhfah. So ada 5 miqat yang besar sebelum kita sampai ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Apabila kita dah berada dalam Mekah, maka kita tak perlu lagi pergi ke miqat yang 5 ni. Kita pergi saja 5 sempadan tanah halal, tanah haram. Kan? Sebab untuk buat umrah bagi mereka yang dah duduk di Mekah, sama ada bermukim ataupun mereka yang memang ahli Mekah, mereka kena pergi ke sempadan tanah halal sahaja. Tidak perlulah sampai ke miqat, jauh kot kan daripada Mekah nak pergi ke Bilik Ali tu 440 km. Nak pergi ke Qurn Manazil apa semua jauh. Maka cukup sekadar dia pergi ke sempadan tanah halal dah memadai. Ya, maka sempadan tanah halal yang pertama yang paling hampir dengan kota Mekah adalah Tanaim. Ini saya kira tuan-tuan semua dah pernah pergi. 10 km sahaja daripada kota Mekah, ambil taksi lazimnya daripada depan hotel pergi ke Masjid Tanaim, niat patah balik ke Masjidil Haram, 50 rial itu lazimnya. Kalau tuan-tuan boleh tawar-tawarlah 40 rial aja. Kemudian bagi mereka yang nak murah lagi boleh ambil bas warna merah gitu kan, bas Saptico. 7 rial setengah tu sekarang ni kan gitu. Ya. Lazimnya ambil taksi lah, mudah kan. Ambil 4 orang itu, seorang 10 rial, berai bawah kan 40 rial tawar itu, pergi ke Masjid Tanaim, patah balik ke Masjidil Haram, baru bayar 40 rial. Okay. Kemudian yang kedua, boleh berniat di Hudaibiyah, kan Hudaibiyah boleh. Tuan-tuan nanti untuk Andalusia nanti akan dibawa untuk ziarah Hudaibiyah. Yang ketiga di Ja'ranah juga miqat afdal untuk berniat ihram umrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berniat tidak umrah di Ja'ranah ini. Yang keempat di Arafah, boleh juga berniat kalau nak di Arafah dan sebagainya. Ya. Sebab dia sepadan tanah halal tanah haram. Kemudian ada juga sepadan tanah halal tanah haram di tempat-tempat lain, boleh juga tuan-tuan berniat juga. Yang penting mesti keluar dari tanah haram, berniat di tanah halal, masuk semula ke kota Mekah. Tapi lazimnya Tanaim lah paling dekat, ataupun Hudaibiyah sebab ada program Andalusia, ataupun Ja'ranah sebab ada program Andalusia. Arafah kita akan pergi ke Ja'ranah juga. So kita akan berniat di 3 tempat je lah, di 3 tempat ni. Tanaim, Ja'ranah ataupun Hudaibiyah. Ini kelazimannya kan. Jemaah boleh buat umrah banyak kali. Kalau ada yang PM saja, Ustaz, berapa kali umrah boleh buat bersama dengan Andalusia? 1 kali umrah sama ada Qurn Manazil ataupun daripada Bilik Ali. Yang kedua di Ja'ranah juga boleh buat umrah bersama dengan para mutawif. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, tuan-tuan nak buat sendiri dipersilakan ya, tak ada masalah. Okay, baik. Itu cerita berkaitan dengan miqat dan juga sepadan tanah halal iaitu tanah haram. Okey, baik. Kemudian kepada mereka yang apabila telah memasuki ke Mekah dan kita nak buat umrah dah, maka pastikan tuan-tuan menjaga betul-betul syarat-syarat sah bagi tawaf. Ada 8 syarat-syarat sah bagi tawaf. Yang pertamanya mestilah menutup aurat. Kan pakai kain ihram tu biar molek-molek. Ini kain ihram bawa pusat gitu ada jalan ni kan. Mana nampak pusat gitu kan. Jadi pastikan angkat sikit kain ihram kan. Habis Ustaz saya nampak ada orang nampak pusat tu, itu lantaklah dia kan. Dia punya hair, dia punya mazhab, tak tahulah mazhab apa. Kita yang belajar ni, aurat kita mana tuan-tuan? Aurat kita mana? Bagi lelaki, pusat hingga ke lutut, itulah aurat lelaki. Perempuan semua anggota melainkan muka dan juga tangan. Kemana rambut-rambut ni, yang siapa yang pakai sampai mata ni lagi lah nampak kadang-kadang helaian-helaian rambut. Itu juga aurat. Bila kita tegur, tolong selip awal-awal. Kan? Jadi, molek-molek pakai siap-siap di hotel apa semua, masukkan sikat rambut apa semua, rambut masuk dalam. Tadi kena pakai yang sebaik mungkin lah untuk wanita dan juga lelaki ni. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Sebab tu orang yang berhadas tadi tu kena pakai hukum dari berhadas. Adapun bagi mereka yang dalam keadaan junub, kena mandi wajib dulu dan sebagainya lah kan. Junub ni macam mana tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita ni bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah, contohnya kita tidur dalam bas, tiba-tiba mimpi junub. Berlaku tuan-tuan, berlaku keluar air mani ke apa semua, maka dia kena mandi wajib. Kena dam tak? Dam sebab itu mimpi. Kan, maka bila keluar air mani, mana kata kena mandi wajib jugalah. Dan tukarlah ke ihram tu, dah ada air mani kan, jadi pakai mati apa kan. Tukarlah walaupun air mani bukan najis, tapi kena tukar sebab ada bau kan. Jadi gitu. Yang ketiganya, suci badan pakaian daripada najis kan, pakaian kita bersih apa semua kan. Contoh jemaah-jemaah yang duduk di hotel Nada Diafah khususnya kan, daripada hotel tu nak menuju ke masjid,
celah-celah bangunan tu, burung merpati bersepah-sepah. Berak kena kain telekong kita. Dah nak buat tu malam kan, tak perasan ada najis apa semua. Maka kena hati-hati dengan najis burung ni apa semua. Kalau kena betul, kena basuh, bersih, hilang bau, rasa dan juga warna untuk dikliarkan. Untuk dikliarkan. Tukar ke yang baru ke apa semua. Kemudian, barulah menuju ke masjid. Ya. Kalau sekiranya ada najis apa semua, bau perasan balik, nanti kena dam apa semua. Tak sah kita punya umrah. Yang keempat, bermula dan juga berakhir daripada sujud Hajarul Aswad adalah warna hijau. Itulah kita mula, itulah kita habis. Yang kelima, Baitullah di sebelah kiri dan jalan ke hadapan. Yang keenam, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar kawasan Syazarwan dan juga Hijr Ismail. Mesti dalam Masjidil Haram, dalam lingkungan putih tu. Tapi jangan masuk shortcut pula. Hijr Ismail tu ada pintu sini, pintu situ dia masuk shortcut. Sofa masa sekarang ni tak berlaku lah sebab ada kawalan polis ke apa semua. Kemudian yang ketujuh, kekalkan niat kita bertawaf. Ini paling mustahil lah. Saya perasan banyak lah ada yang rakam, ada yang berselfie apa semua kan. Nak rakam, nak selfie apa semua sebelum mula tawaf ataupun dah selepas habis tawaf. Pergilah rakam situ, tak ada masalah. Tengah tawaf, tengah sa'i, jangan rakam-rakam. Nanti boleh lari niat. Ya. Dan yang ke-8, cukup pusingan dengan betul dan juga yakin. Ya. Untuk orang yang berhadas, tambahan satu lagi yang ke-9, iaitulah berturut-turut. Adapun kita, bagi yang normal, berturut-turut bukanlah satu kewajipan. Ya. Baik, itu syarat sah tawaf yang memang kena menjaga boleh lah untuk para jemaah ke apa semua. Kemudian, selesai saja tawaf, kita disunatkan untuk bersolat sunat tawaf sebelum kita menunaikan sa'i. Ya. Sa'i di mana tuan-tuan? Sa'i ni adalah di tempat yang dikatakan Bukit Safa hinggalah ke Marwah. Itulah tempat kita nak melakukan sa'i. Daripada Bukit Safa, Bukit Marwah wujud sana 450 meter. Safa ke Marwah, 1. Marwah ke Safa balik, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu mesti 7 kali pergi balik. Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Maka selesai saja kita bertawaf, kita menuju untuk melakukan sa'i. Syarat-syarat sah sa'i yang pertama sekali adalah dilakukan selepas tawaf yang sempurna. Ya. Sa'i ni tidak boleh tiba-tiba berdiri sa'i saja tanpa tawaf, tak boleh. So sa'i ni mesti diiringi dengan tawaf. Kalau musim haji, dia boleh buat sa'i simpan. Sama ada dia ialah haji ifrad atau haji qiran, dia boleh simpan sa'i tu untuk sa'i haji nanti. Bermakna kalau sa'i haji nanti, dia buat kami ifadah haji je lah, tak sa'i dah. Tapi untuk umrah tak boleh. Umrah mesti tawaf umrah diiringi pula lepas tu sa'i umrah. Tak boleh sa'i umrah tiba-tiba tanpa tawaf umrah, tak boleh. Ya. So lepas tawaf umrah, selesaikan sa'i umrah. Ya. Yang kedua, bermula dari Bukit Safa dan habis di Bukit Marwah. Safa ditambahkan dengan Bukit Safa. Safa start kan, Marwah end. Dia ada tanda. Bukit Safa, Bukit Marwah. Ya. Yang ketiga, cukup 7 kali pergi balik dengan yakin. Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, Marwah, Safa. Mesti dengan keyakinan yang penuh. Ya. Tambah pula bagi mereka yang mungkin bersekuter contohnya kan. Ini berlaku juga pada jemaah saya. Kita ada jemaah yang mungkin dia mula awal. Jadi dia mulalah sa'i pun awal daripada kita. Kita yang last sekali, orang semua dah habis kat Marwah, dia pun parking Marwah. Padahal dia baru 5, orang dah 7. Patutnya dia kena pergi balik ke Safa dan kena patah balik ke Marwah, barulah cukup 7. Tapi mungkin ramai-ramai dah parking motor nak ambil gambar apa semua, dia pun parking motor dia kan, padahal dia baru 5, belum 7 lagi. Maka kena molek-molek berhati-hati tuan-tuan. Kena kira lah, kena kira betul. Yang keempatnya hendaklah sampai di hujung tempat Safa Marwah ni lah. Sampai tempat hujung betul, jangan shortcut aja. Mesti sampai. Kalau tingkat atas mesti pusing bulatan itu. Safa, Marwah mesti kena pusing. Kalau di bawah kena naik bukit. Barulah turun apa semua. Sampai bukit. Ya. Yang ke-5 adalah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan laluan yang betul. Dan yang ke-6 yang terakhir adalah mengekalkan niat sa'i. Jangan bergambar-gambar, berselfie ke apa semua. Jangan. Dan kadang kata tuan-tuan bersa'i sekalipun nak minum air zam-zam. Minum air zam-zam pun dah lari niat. Sebab nak minum. Kita minum air zam-zam, lepas tu kita kena ghostan sikit ke belakang. Barulah meneruskan perjalanan. Sebab ada beberapa langkah kita tak mengekalkan niat sa'i sebab kita nak minum air zam-zam. Dan kita kena pusing, kena patah di belakang dan barulah jalan semula ke hadapan. Sebab kita nak jaga betul-betul. Jaga betul-betul kita punya ibadah.
Kita tak nak main cincai ada, sebab kita benda ni kalau kita buat tak betul apa semua, dia bakal menghantui dia kita sampai sudah. Kan? Sampai kita dah balik Malaysia 4-5 tahun ke depan. Barulah kita fikir, alah hari tu rasanya aku minum air zam-zam tak ghostan ke belakang dan beberapa langkah tak kekalkan sa'i. Macam mana? Dia pun carilah ustaz. Ustaz pun terangkan, wah, punyanya kambing juga seekor. Kan umrah dia tak sah. Tapi selepas 4 tahun kemudian kan hari itu. Jadi oleh demikian, bila kita buat umrah, betul-betul buat tawaf sa'i dengan sesempurna mungkin, fokus dalam ibadah insya-Allah. Okey. Baik, itulah kurang lebih kita punya perbincangan dan juga perbahasan. Kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, lontarkan soalan tuan-tuan, insya-Allah kita akan cuba menjawab satu persatu. Okey, Encik Hafiz, silakan. Daripada Fitri Elias, ya Mudir. Masya-Allah. Ustaz, dialisis air, bagaimana nak hantar pek air tu? Jadi pengalaman saya untuk dialisis air jemaah-jemaah saya, memang dia kena maklumkan dengan pihak pengurusan, mana pihak dia punya doktor lah. Tanya doktor dia, untuk saya berapa pek air yang kena bawa kan. Pek air ini mesti dihantar dulu sebab dia punya penerbangan tak banyak sangat boleh. Maka pengalaman jemaah saya, dia kena hantar pek awal ke Andalusia Kuala Lumpur, kemudian mana-mana ada penerbangan dia boleh hantar dulu dengan grup-grup lain ni. Memang gitu. Memang saya dulu pun buat pengurusan, ni siapa punya air ni kan, air dialisis. Ni jemaah yang bakal terbang lagi 2 hari. Minta simpan dulu dekat pejabat, bagi Abang Arif apa semua kan, bagi Haji Arif kan gitu. Maka kita membawa awal lah, bawa awal apa semua, berapa banyak. Kemudian jemaah pun bawa juga sikit. Benda pek air kan banyak kalau dialisis air. Mungkin dalam 30 kilo, 40 kilo pek air saja. Sebab dia bukan dialisis pakai air paip, bukan. Kita pakai air pek yang memang air dialisis untuk dia. So, kita boleh tumpangkan dulu penerbangan lain untuk sampai di Mekah atau Madinah, simpan di tempat sana dulu. Kemudian bila jemaah sampai, dia pun bawa pek air semua, bawa lah pek-pek semua tu bagi kat dia besok di hotel Mekah maupun Madinah untuk dia dialisis sendiri. Ya. Okey, baik. Seterusnya. Daripada Minah Hussein, Assalamualaikum. Jika kita dari kampung Batu Pahat terus ke Kelai, naik bas pukul 9 pagi, dijangka sampai Kelai dalam pukul 1 lebih. Penerbangan 6.30 petang. Okey, menuju ke Mekah. Jadi kena bersiap di mana Ustaz? Dari kampung ke Kelai. Pakailah siap-siap di Kelai lah. Ini macam kalau naik bas kan, apa semua payah kan, kita kat ihram apa semua, orang tengok je kan. Oh, lagi umrah tu. Kita pun macam kan. Dalam bas lagi ni dah pakai ihram kan. Pakai baju biasa dulu lah, pakai seluar dulu. Nanti sampai dekat Kelai, barulah bersalin kan. Tukar pakaian apa semua. Sebab surau ada kan, surau ada dekat Kelai apa semua. Rehat kat surau tu, kita boleh tukar pakaian molek-molek apa semua kan. Masa banyak lagi. Oleh demikian, kalau boleh, siapa yang jauh-jauh datang apa semua ni, untuk mengelakkan, mana tahu bas rosak ke, tayar cabut ke, steering cabut ke, depan mati ke apa semua kan. Oleh demikian, kena pergi awal. Supaya kalau ada kemusykilan, dia boleh tukar bas ke apa semua untuk segera sampai dekat KLIA apa semua, boleh bersalin nanti dekat KLIA insyaAllah. Seterusnya. Kemudian daripada Bunga Catalina. Okey, Ustaz, bila azan maghrib semasa bertawaf, bagi orang yang daimul hadas, boleh berhenti tak untuk solat dulu, kemudian sambung tawaf. Bagi orang yang daimul hadas tadi, kita kata mesti tawaf berturut-turut. Apabila masuk maghrib, maka batal lah semua pusingan dia yang sebelumnya. Ya, sebab itu nak tawaf bagi orang daimul hadas mesti kena ambil kira solat jam berapa kan. Jangan lagi setengah jam nak solat. Kita tawaf seluruh mungkin dalam 40 minit. Maka lebih baik kita solat dulu, barulah kita on tawaf kita. Gitu kan. Tadi bagi orang yang berhadas, mesti alert buat solat ini. Sebab bila disolat aja, dia kena ambil wuduk baru, apa semua, batal pusingan tawaf dia. Dia kena mula balik daripada satu. Ya, jadi kena berhati-hati. Ada pun jemaah-jemaah lain, tak ada masalah. Sebab mereka ni boleh bersolat, lepas tu dia boleh guna wuduk yang sama, tawaf tadi tu untuk solat juga. Lepas tu dia boleh gunakan wuduk yang masih ada untuk sambung tawaf balik, tak ada masalah. Tapi bagi mereka daimul hadas, ada hukum yang khusus. Oleh demikian, bagi daimul hadas, pastikan betul-betul molek-molek, tak terkena waktu solat apa semua ya. Ya, Wallahualam. Seterusnya. Daripada Siti Jariah, betul ke kerusi di Masjid Nabawi
betul ke kerusi di Masjid Nabawi tetap tetap di Masjidil Haram tak banyak. Kalau ada pun kena naik atas ambil. Saya pun rasa susah hati juga tu sebab solat kena duduk di kursi, kaki tak boleh lipat, kena duduk antara sujud. Saya insyaAllah akan pergi umrah 19 hari bulan 3. Untuk ayah Siti Jariah, saya dah cakap tadi, kalau boleh memang betul memang dekat kursi, beli siap-siap kursi di sini. Beli siap-siap di Malaysia, nanti boleh apa nama ni, boleh check in. Letak di bawah bagasi kamu semua ataupun naik atas pun boleh juga, tagging aja dengan airlines punya tagging, baik kursi lipat ke, baik wheelchair ke, baik tongkat ke, dia kena tagging. Dah tagging tu apa semua, boleh bawa naik kapal terbang, tak ada masalah. Kalau mengharapkan kursi, banyak kursi wakar-wakar Masjidil Haram ni, tergantung tepi tu apa semua. Kursi lipat banyak, kursi wheelchair yang payah sikit dapatkan di maktab dia, di pejabat apa semua. Sebab itulah saya nasihatkan, kalau hajah memerlukan kursi, baik kursi lipat ke kursi wheelchair ke apa semua, bawa siap-siap, beli siap-siap daripada Malaysia, ya, bawa tu ke sana. Ya, seterusnya. Daripada mudir, ya, Ustaz, bagaimana pengurusan jemaah yang lumpuh tidak boleh berjalan? Masya Allah, subhanallah. Okay. Bagi jemaah yang lumpuh, kalau lumpuh di Malaysia, awal-awal lagi janganlah pergi umrah. Kan? Bagi mereka yang lumpuh awal-awal lagi, nak pergi umrah juga, minta tangguh, kan? Jangan pergilah. Tapi andai kata lumpuh juga di sana, memang tak boleh jugalah buat, nak bawa umrah. Kita nak angkut orang tua tu naik atas wheelchair, nak tolak tawaf sa'i, tak begitu tidak begitu berbaloi lah, kan. Nak bertolak apa semua. Orang tu lumpuh, separuh badan dah out ke apa semua, tiba-tiba kita tolak memang ya. Tak boleh. Kalau sekiranya jemaah lumpuh daripada awal lagi, maka kita nasihatkan tangguhkan ke depan punya package. InsyaAllah Azza boleh consider tangguhkan ke depan. Ataupun mereka yang tiba-tiba diuji di Mekah, di Madinah, tiba-tiba diuji jatuh. Maklum contoh lah, jemaah jatuh bilik air ke, lumpuh separuh badan, masuk hospital apa semua, maka mereka ini kita rawat. Indonesia akan melalui pegawai kita rawat dulu di hospital ke apa semua. Kemudian apabila ada penerbangan untuk balik ke Malaysia, kita akan bawa balik ke tanah air lah. Maka mereka ini memang tidak boleh buat umrah. Kalau sekiranya dia lumpuh dalam perjalanan nak menuju ke Mekah dan dia telah berniat ihram umrah, maka mereka itu termasuklah golongan yang boleh bertahalul ihsan, keluar daripada ihram umrah dengan menyembelih seekor kambing, dan dia boleh dirawat di hospital ke apa semua. Apabila sampai satu masa, boleh juga diterbangkan semula ke tanah air itulah. Ya. Okey, seterusnya. Daripada Wan Azman, Ustaz, berapa hari kita berihram? Bila selesai ihram, bolehkah potong kuku atau cukur bisai? Kalau nak buat ihram sunat, adakah kena pergi di Bir Ali untuk berniat? Kita berihram umrah tak lama, tuan-tuan, tak lama. Sebab tak perlu kita nak berniat ihram umrah menuju balik ke Bir Ali tadi. Saya kata tadi, tak perlu. Untuk apply lagi umrah ketiga, umrah keempat kita apa semua, hanya memadai kita pergi ke sepadan tanah halal, iaitulah ke Tanah Im yang paling hampir dengan kita. Kemudian pada masa ihram memang tak boleh cukur janggut ke, misai ke, kuku apa semua. Tapi bila kita dah bergunting, bercukur, maka dah selesai lah, kan. Kita dah berniat ihram, kemudian kita pergi tawaf, sa'i, cukur gunting, kita dah tak berniat ihram dah habis dah ihram kita. Waktu tu barulah boleh nak bergunting ke, nak trim rambut ke, nak potong kuku ke apa semua. 13 keadaan ihram kita tadi dah gugur semuanya. Apabila kita selesai tawaf, sa'i dan juga cukur gunting, ya. Jadi nak buat apa-apa tadi tu sunat sebelum kita berniat ihram umrah. Sunat hukumnya, antara sunat ihram adalah sebelum kita berniat ihram umrah, kita sunat untuk merapikan janggut, misai, bulu-bulu ketiak ke apa segala bulu yang ada kat badan tu kena clear, kan. Kena clear awal-awal tu sunat. Potong kuku apa semua sunat dan sebagainya. Ya, bila kita dah niat ihram umrah, maka 13 larangan ihram on kata kita tak boleh buat, haram. Kita kena selesaikan segera tawaf, sa'i, cukur gunting, barulah 13 perkara tadi tu boleh pula kita laksanakan. Ya, okay, baik, seterusnya. Daripada Nur Lida Latif, cuaca di Mekah panas ke Ustaz? Kan, bermasa ni 31 Celsius. Hari itulah 29, 30, 31, kurang lebih, kan.
Mekah tak sejuk tuan-tuan. Yang sejuk dalam bilik je. Luar panas, subuh pun bahang itulah kan. Apatah lagi tuan-tuan yang pergi bulan 4 Ramadan, bulan 5, oh lagilah panas kan, 35, 36. Kurang lebih macam Malaysia je. Cuma Madinah memang sejuk lagi ya. Madinah sejuk lagi masa ni. Dalam bilik tak pasang aircon pun sejuk bukan main. Kan? Jadi kena pakai sweater, kena bawa sweater apa semua. Ya. Seterusnya. Daripada Amir Roy. Okay. Ustaz, kalau pasport tamat tempoh bulan September, boleh berumrah kena renew. Dia kena 6 bulan tempoh valid ya. Nak pergi umrah bila? Katalah umrah nak pergi bulan 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngam-ngam. Kan kena renew pasport. Ya. Ngam-ngam tak boleh. Kan? Nak pergi bulan 4, lagilah tak boleh. Dah 8 bulan tinggal. Maka kena renew pasport segera bagi pasport baru ke Andalusia. Ke pasport baru. Kena bagi gambar pakai pink, kan, buku cucuk dan sebagainya lah. Kan, dokumen-dokumen tu kena serah awal. Tapi bab pasport tadi mesti 6 bulan. Sebelum 6 bulan, 6 bulan tu nak kira out lah tu. Kena renew pasport baru. Ya, seterusnya. Daripada Azhar Mak Daud, Assalamualaikum. Kelulusan satu surat umrah selalunya diberi berapa jam untuk setiap jemaah? Kalau tuan-tuan apply saja, on the spot dapat terus slot 4 jam sebelum tiba waktu slot kita itu, dia dah aktifkan 4 jam sebelum kita menempuh. Katalah kita kat Mekah sekarang ni, katalah kita pukul 1 petang, kita nak apply slot buka Tawakalna, tengok apply slot hari ni pukul 3.6 dah habis, 6.9 dah penuh, yang ada 9.12 malam kita boleh masuk apply. Bila kita apply, dia masih lagi warna kelabu kan, dia tak aktif lagi. Bila pukul 5, 6, 7, 8, 9, 5 petang barulah dia dah jadi warna hijau kan. Aktif, permit aktif. Permit aktif bermakna kita dah aktif dalam permit kita, maka permit kita untuk masuk adalah pukul 9 malam. Sebelum pukul 9 lagi, 8.30 beres dah boleh masuk ke Masjidil Haram untuk buat tawaf. Oleh demikian, untuk satu umrah kita kena tengok jadual kita dulu di Mekah apa semua sebelum kita nak apply. Kita kena, kalau boleh janganlah bertembung dengan jadual oleh Ustaz Mutawif kan, oleh Andalusia dan sebagainya. Kena tanya Ustaz, apakah jadual kita di Mekah dan kita boleh apply di waktu-waktu yang Andalusia free and easy tu, kita boleh buat apply umrah, tak ada masalah. Tapi lazimnya yang saya tengoklah kebiasaannya, kita nak apply umrah dalam 6 jam ke depan, 12 jam ke depan lazimnya penuh aja kan. Kita nak apply pun mungkin tengah malam. Katalah kita dah siang, kita pagi lagi, petang masih ada lagi slot. Kita dah tengah hari, petang dah habis, tengah malam aja. Kita dah tengah malam, esok pagi dah habis dah. Esok tengah hari masih ada lagi. Ada gitulah keadaannya ya. Jadi boleh apply segera. Tengok kan, kalau kita nak buat umrah, tak ada masalah, kita boleh apply slot, kemudian kita boleh tahu dah, oh aku dah dapat permit 9 malam ini, maka pukul 8 malam ambil taksi pergi Tanaim, niat umrah apa semua, kemudian 8.30 dah sampai balik Masjidil Haram. Tengok 8.30 dah boleh masuk dah ke Masjidil Haram, turun ke medan tawaf untuk buat tawaf dan juga sa'i umrah. Ya. Seterusnya. Daripada Buzi B. Ustaz, kalau kita buat badal umrah, masa kita tawaf dan sa'i, sunat juga kita niat badal. Ustaz, kalau kita buat badal umrah, okay, masa kita tawaf sa'i tu, sunat ke untuk kita niat? Okay, baik. Soalannya. Kalau kita niat badal umrah di miqat ataupun di pada tanah haram tadi tu, kita dah niat saja aku melakukan umrah badal bagi ayahku dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Kita sabit niat itu kat situ. Kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, kita nak mula tawaf. Adakah sunat kita saja aku melakukan tawaf badal tujuh pusingkan kerana Allah Taala? Adakah boleh niat atau tidak? Nak niat pun boleh, tak nak niat pun tak apa. Kenapa? Kerana bila bersebut umrah, niat di miqat ataupun niat di sebelah tanah halal itu dah merangkumi semua niat tawaf dan juga sa'i kita. Beres. Ya? Tak perlu niat-niat lagi. Kalau niat itu kira sebagai sunat sahaja, ya, tapi tak wajib niat. Sebab kita yang wajib niat adalah niat di miqat ataupun niat di sepadan tanah halal, tanah haram itu. Itu saja. Tawaf sa'i nak niat boleh, tak nak niat pun tak apa. Seterusnya. Daripada Nur Danisha Batrisha, Assalamualaikum. Kalau time tawaf dan sa'i, bolehkah meneguk air atau habis tawaf sa'i baru boleh? Orang yang biasa tak ada masalah kan, orang yang biasa
Katalah dia dah pusingan kelima, lepas tu dia pergi kejap minum air zam-zam kat tepi tu, dia minum kan. Lepas tu dia masuk balik dalam tawaf, dia tarik belakang sikit dan dia sambung balik pusingan dia. Boleh, tak ada masalah ya. Bagi daimul hadas saja yang dia kena berturut-turut sampai selesai 7 pusingan habis, barulah boleh pergi minum air apa semua. Kan? Nak minum bagi daimul hadas sebelum mula tawaf dan juga selepas habis tawaf barulah boleh minum. Bagi jemaah-jemaah yang normal, tak ada masalah. Tengah tawaf, tengah sa'i, on the way tu, kita pun ada bawa bekalan kan. Botol air contohnya dalam beg kita, sambil jalan tu minum, tak ada masalah. Itu tidaklah lari niat kita nak minum kan, tak lari niat. Kan? Tapi kalau macam berselfie, bervideo, itu lari. Kan sambil-sambil rakam, tengok umrah kan, dia pun bukan main lagi. YouTube live lah apa semua kan, tak boleh, sebab itu memang lari. Sebab niat nak ni. Tapi kalau saya nak minum, pasangkan tekak, tak ada masalah ya, boleh. Seterusnya, daripada Puan Lela, Ustaz, ada tak penginapan yang biasa disewa oleh jemaah yang tinggal jauh, area berdekatan dengan KLIA? Ada di penginapan kan. Kalau jemaah saya yang saya pernah tanya, dia daripada Sabah ke Sarawak ke, datang satu hari awal, dia masuk je lah check-in dekat sama-sama hotel. Kan kalau kali satu, sama-sama hotel. Berapa semalam? Dalam 2,5 ke lah semalam gitu kan. Ada dah bilik berdua, bertiga, berempat. Ada nanti boleh try Google tengok ataupun telefon sama-sama hotel untuk kekosongan apa semua. Bolehlah duduk situ. Ataupun duduk hotel yang berdekatan sekitar KLIA pun ada juga, dekat area Dengkil kan, dekat area Sepang tu pun ada hotel-hotel yang murah, yang jenis-jenis bajet yang 70-80 semalam apa semua pun boleh juga kan, datang awal apa semua boleh ya. Boleh Google lah tengok hotel-hotel apa yang berdekatan dengan Sepang. Baik, seterusnya daripada My Name Zaki. Okey, Assalamualaikum. Wanita uzur kalau hendak ke area sa'i akan lalu dalam masjid ke? Boleh ke sekadar lalu dalam masjid bagi mereka yang uzur? Sedaya upaya mereka yang uzur jangan masuk masjid kerana mereka ini haram untuk masuk masjid. Tapi kalau setakat dalam sa'i saja, lalu tepi ya, kan? Masuk ni saya tunjuk arah. Tuan-tuan berhadapan dengan Masjid Haram, ni pintu nombor 1 ni depan kita ni. Di Abdul Aziz dengan renovate. Belah kanan itu adalah pintu ajiat untuk masuk ke dalam tawaf. Kita masuk daripada depan, tunjuk permit apa semua, kita pun masuk. Jangan masuk masjid, kita lalu tepi Istana Raja. Ini Istana Raja Jamal Habib Qubais. Jamal Habib Qubais kan. Masuk laluan situ. Tepi. Keluar di dalam, tak ada kena-mena dengan masjid. Tepi. Sampailah nampak muka sofa, boleh masuk sama ada di tingkat ground floor ke ataupun tingkat 1 ke, boleh. Jadi tak ada kena-mengena orang yang uzur ni nak lalu masjid, tak ada kena-mengena. Boleh lalu tepi je kan. Gitu. Kalau tak nampak lagi, nanti boleh tanya pada mutawif masing-masing. Ustaz, tunjukkan saya jalan nak menuju ke sa'i bagi mereka yang uzur tanpa masuk dalam masjid. Nanti mutawif tahulah kan. Ya. Okey, seterusnya. Daripada Alfreda Ernest. Ustaz, kalau boleh tak wanita buatkan umrah badal untuk pakcik ya yang baru meninggal? Boleh tak seorang wanita buatkan untuk pakcik? Boleh buat dengan syarat mesti minta izin daripada warisnya. Sebab itu pakcik kita. Bila sebab pakcik, dia ada bini dia. Kalau hidup lagi lah. Kalau bini belum mati, minta izin pada anaknya. Sebab anaknya masih ada. Gitu. Ya, lain lah pakcik tu jatim piatu, tak ada mak bapak, tak ada apa, boleh kita buat. Tapi kalau dia ada anak, kita kena minta izin. Sebab badal umrah ini hanya dalam lingkungan ahli keluarga kita saja. Mak, ayah, atuk, nenek ke bawah, cucu, cicit, piot, pian, apa semua, itu kita boleh buat tanpa minta izin. Tapi kalau nak buat untuk pakcik, untuk makcik, untuk saudara mara, kan, itu dah kira jauh sikit lalu tepi ni kan. Mereka tu ada family dia orang sendiri, kita mesti minta izin. So far minta izin je lah kan, cakap kat anak, ni Syekh, aku nak buatkan untuk Pak Lang Sudin lah kan. Boleh tak? Kan? Kalau dia sebagai anak, Allah cukup banyak lah orang nak buatkan pada umrah kan. Apa pun tak bagi kan. Kalau tak bagi bodoh lah. Kan? Orang nak buatkan umrah untuk bapak kita, kita tak bagi pula. Tak bijak lah kan. Jadi biasanya orang izin aja. Tapi kena minta izin tu mesti ya. Mesti minta izin. Kerana itu adalah saudara mara yang agak jauh. So kena minta izin. Okay, seterusnya. Daripada Jazz Girl Kamal. Assalamualaikum. Boleh ceritakan sedikit umrah bulan Ramadan? Waktu siangnya boleh buat aktiviti apa di Mekah dan Madinah? Terima kasih. Okey, baik. Sepengalaman saya, umrah Ramadan. Ini Ramadan ni belum datang lagi. Ini saya tak tahu apa yang berlaku.
Ramadan sebelum Covid kan, sebelum Covid. Sebab masa Covid mana ada umrah pun kan. Sebelum Covid lah, saya cerita sebelum Covid. Tapi ke depan ni kalau apa yang berlaku, Allah Alam. Tapi sebelum Covid, kurang lebih sama jadi aktiviti tu. Iaitu kita ada juga acara, kita ada umrah sebelah malamnya. Dan biasanya kita masuk malam daripada Madinah ke Mekah ataupun daripada Malaysia menuju ke Mekah, kita masuk Mekah dulu ke apa semua. Permit kita buat malam. Sebab malam boleh makan, boleh minum kan. Permit kita ambil malam lah. Siang tak nak terbakar apa semua kan, payah pula nak makan minum. Puasa malam senang. Bila kita buat malam, boleh makan, boleh minum apa semua kan. So kita ambil malam. Tu permit malam lah. Sebelah siangnya pula kita tak ada apa aktiviti. Yang pertama, hari kedua kita ada ziarah luar kota Mekah macam biasa. Itu kita ada umrah Ja'ranah. Kalau jemaah-jemaah semua ialah kita bincang dalam bah apa semua, tak larat nak jalan kaki, alam maklumlah tawaf jalan kaki berpeluh-peluh, penat apa semua, boleh merempit beramai-ramai naik skuter kan. Tapi memang kalau Ramadan skuter antara yang paling laris lah kan, asyik habis je. Jadi umrah Ramadan lazimnya kalau siang kita berskuter beramai-ramai, itu lebih menjagalah kita punya rasa ketidak ialah kehausan kita apa semua boleh diatasi dengan berskuter kan. Kalau nak bawah-bawah pulang. Tapi ziarah kita Mekah Madinah, Mekah kita masih ada lagi ziarah pergi ke Bukit Jabal tu, Jabal Rahmah, pergi ke Jabal Nur kan. Mina, Muzdalifah kita akan lalu saja, semua tu kita akan lalu macam biasa. Kemudian hari yang ketiga kita ada Hudaybiyah. Tuan-tuan boleh pergi Hudaybiyah apa semua macam biasa. Nak buat umrah belah siang pun boleh juga. Itu buat umrah sendiri. Kemudian kita ada malamnya, kita ada mendaki Jabal Nur. Boleh nak mendaki belah malam, tak ada masalah. Nak banyak Gua Hira. Lepas tarawih lah, lepas tarawih apa semua. Pergi banyak Gua Hira apa semua. Tak ada masalah. Bahkan macam saya suka kalau naik Gua Hira tu, kita panjat dekat-dekat nak maghrib. Kan? Kita maghrib tu di atas. Lepas tu, yalah, buka puasa di atas. Oh, ini macam tuan-tuan. Buka puasa tu sambil melihat keindahan Jabal Nur, makan kan, apa semua kan. Buka puasa di atas, buat bergalan lah. Buat bergalan. Lepas tu kita duduk di atas tu sampai Isyak. Lepas Isyak baru turun. Lepas tu tarawih sendiri lah. Kat bilik apa semua. Kan, tapi itulah pengalaman. Pengalaman. Kemudian, apa lagi? Kalau Taif macam biasa, kita gerak juga ke Taif. Tak ada masalah, siapa yang Taif boleh pergi. Sebab Taif ni tak ada apa sangat kan. Kita pergi ke pasar buah, kita pergi ke ladang ros, semua aktiviti dalam bas banyak lah kan. Cuma makan tengah hari tak ada lah sebab kita puasa kan. Cuma kita boleh buat umrah lagi daripada Taif, kita akan patah balik melalui Miqat Qarnul Manazil apa semua. Yang lain semua kita naik cable car ke apa semua kan, boleh naik lah dah siang. Itu sebab sikit lah. Tapi kalau umrah lazimnya kita cuba buat malam. Saya pernah juga waktu Ramadan 2018 tu, kita buat umrah Ja'ranah, okey. Jemaah semua nak juga jalan kaki ke bawah, tapi tak nak siang, nak malam. Contoh kita bincang lah, kita bincang dengan jemaah. Okey, tak apa, kita jaga ihram, daripada siang jaga ihram semua. Lepas Isyak kita buat kan umrah kedua bersama-sama, jalan kaki juga di bawah apa semua kan. Terpulang berjemaah, bincang dengan mutawif masing-masing. Itulah kurang lebih untuk di Ramadan. Baik, seterusnya. Pada Suriah ni Muhammad, kalau sampai Jeddah jam 12 malam, boleh ke kita umrah pada esoknya sampai Jeddah 12 malam? Boleh tak kita buat umrah pada esoknya? Lazimnya kita dah memang minta permit lah dengan muasasah untuk grup kita. Cuma kalau nak buat umrah sendiri, tunggu selesai umrah bergrouping ini, selesai dulu umrah bersama dengan muasasah, umrah bersama dengan Ustaz Tawif, barulah jemaah boleh apply umrah sendiri ya. Kalau daripada Jeddah tak berapa sesuai lah sebab kita baru sampai kan, kita pun tak ada singkat lagi, kita tak ada daftarkan lagi tawakkana tamanna apa semua kan. Jadi bila sampai ke Mekah nanti dah beli singkat apa semua, uruskan singkat dulu, malam kita buat umrah dulu, esok barulah kita boleh apply umrah kita sendiri ya. Seterusnya daripada Fazli Nizam, Ustaz, kalau nak naik train dari Mekah ke Madinah, kita orang sampai awal sana, maksudnya tak boleh check in juga kan? Tidak, boleh check in awal, tak ada masalah. Bagi mereka yang naik train, kita dah maklumkan dah. Tuan-tuan punya train pukul berapa bergerak ke apa semua, sampai di hotel Madinah, mahu pun Mekah ke Madinah ke, Madinah ke Mekah ke, naik train, kita dah maklum dah pegangan tuan-tuan. Nanti pegawai kita akan dapatkan kunci dan akan bagi tuan-tuan awal
Ya, jadi tuan-tuan boleh masuk hotel awal lah. Masuk hotel awal di Madinah maupun masuk hotel awal di kota Mekah. Ya, seterusnya. Daripada Ita Suzi. Assalamualaikum. Boleh ke budak umur 16 tahun buat umrah? Dapat 2 dos peremah. Kan? Boleh buat umrah, tak ada masalah. Ya. Kalau tak dapat 2 dos, dapat tengok aja masjid. Sebab dia nak perlu ada vaksin. Bila dia ada vaksin, dia boleh daftar melalui handphone dia, ada tawakalna. Tawakalna dia akan keluar warna hijau, immune. Bermakna boleh masuk ke masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi ke buat umrah ke boleh. Tapi kalau tak ada, maka tak boleh. Ya, jadi kena ambil vaksin bawah 18 tahun, kena ambil 2 dos. Atas 18 tahun kena ada 3 dos penggalak dan bawah 7 tahun sekarang ni, bawah 7 tahun tak ada dos, maka tak boleh dekat masuk masjid lah, duduk luar je. Ya, seterusnya. Daripada Nuraini Hamzah, Assalamualaikum. Jemaah umrah perlu bawa test kit 5 set kan ke Arab Saudi. Test kit boleh beli di Indonesia atau di farmasi. Berapa agaknya kos test kit tu? Okey tuan-tuan, ini pengalaman saya lah, ni pengalaman saya. Jemaah boleh bawa dah 1, 2 tu boleh dah kan. Kalau sekiranya dia nampak demam, nampak sakit tekak, dia bolehlah pakai test kit tu. Tapi test kit tidak 100% dia boleh menjamin seorang itu positif ataupun negatif. Berapa banyak jemaah kita yang dah pakai dah test kit ni, sehari 2 dah pakai ni, penerbangan sehari 2 ni, beli sampai 10, tapi dia rasa dah demam, dia pakai positif. Maklum Tuan-Tuan, saya Mutajib, positif Ustaz apa semua, senaraikan nama-nama apa semua. Tiba-tiba ada wakil Husam apa semua datang ke doktor datang apa semua negatif lah kan. Kan. Jadi test kit sebagai kita punya langkah awal lah nak tahu untuk kita jaga apa semua. Tapi hakikat sebenarnya memang kena panggil doktor datang ke hotel kita untuk buat run. Kita punya Ailio, Salibah apa semua ni itu lebih tepat sebab dia orang bawa ke makmal apa semua kan. Oleh demikian, kalau sekarang nak bawa 1, 2, 3, 4, kita bawa lah situ, tak ada masalah. Nak beli Andalusia bermula warna merah tu RM10 kan, RM9.90. Ataupun nak beli kat luar farmasi pun banyak juga jual di luar, terpulang masing-masing kan. Anda kata nak beli kat Andalusia, boleh maklum kepada HQ lah, ataupun cawangan-cawangan kalau ada jual boleh beli kan. Tapi saya kata tadi, ianya tidak memberi 100% kita punya benar ataupun tidak, kita ni positif ataupun negatif ya. Boleh bawa untuk maklumat awal je. Ya, baik, seterusnya. Daripada Nur Aniza Abu Bakar, Assalamualaikum. Nak tanya, bacaan doa semasa tawaf tu, bacaan doa masa tawaf tu memang kena baca yang panjang dalam buku juga. Tidak semestinya kan. Nak baca dalam buku tu pun boleh kan. Baca buku apa semua kan boleh, tak ada masalah. Buku gantung ke apa semua. Tapi dengar nasihat saya mulut-mulut Dengar nasihat saya mulut-mulut. Tuan-tuan tengah boleh bertawaf, bersa'i tu, cuba kita ni doa sendiri tuan-tuan. Doa sendiri tanpa mengharapkan buku, tanpa mengharapkan apa-apa nota, tak payah. Doa sendiri je kan. Apa benda yang kita nak doa, kita minta pada Tuhan. Ya, dalam banyak-banyak doa, mintalah doa yang paling afdal. Yang pertama sekali, minta Allah redha kita sebagai hamba dia. Satu. Yang kedua, minta Allah ampunkan dosa-dosa kita, sama ada yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ulang-ulang minta ampun dosa, minta ampun dosa, minta ampun dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun dosa, minta ampun pada Tuhan. Sebab ini tengah mustajab doa ni tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, minta kita ni dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Minta mati dalam keadaan yang baik kan. Yang keempat, minta masuk syurga Firdaus. Ini 4 perkara. Jangan tinggal tuan-tuan ya. Mintalah perkara tu. Di samping doa-doa yang tuan-tuan nak minta sendiri, macam-macam doa boleh minta kan. Minta Allah ampunkan dosa, minta kita ni luaskan rezeki, minta kita punya hubungan adik-beradik baik, minta kita punya hubungan dengan Tuhan baik, minta kita punya amalan-amalan semua diterima Tuhan, minta umrah kita umrah yang mabrur, bla bla bla. Banyak benda nak minta, tak payah stick pada buku aja kan. Kadang-kadang kita ni baca buku apa tulis ni kan, dia tak nampak lah pula kan, tak nampak tulisan apa semua, penyudahnya kita punya niat utama nak sampai ke Kaabah ni tak tercapai sebab kita duk baca buku khalil aja kan. Baca doa sendiri itu yang lebih baik kan. Sebab bila doa sendiri dari hati ke hati, kita nak minta apa dengan Tuhan ni kan, minta kita dengan Tuhan, minta dengan ikhlas, mengalirkan air mata, minta nangis-nangis, insya-Allah Allah Taala akan terimalah taubat kita dan mengampunkan kita punya dosa apa semua. Ya, okey baik. Seterusnya.
Daripada Mazlina Omar SAW nak tanya, kalau ada jemaah nak ke Buhirak yang tu pergi sendiri atau ada mutawif akan bawa. Mutawif kita akan uruskan untuk bawa tuan-tuan, 30 riyal seorang, nanti boleh bayar pada mutawif dan ada masa-masanya tuan-tuan boleh panjat ekspedisi kan. Ekspedisi menawan Jabal Nur kan. Bawalah kasut, surat shoot yang sesuai lah untuk pendakian apa semua ya. Ya, okey, itu nanti ada program yang saya buat ataupun mutawif akan buat insya-Allah. Seterusnya. Daripada Nuah, asal dari Muar. Asal dari Muar. Okey, baik, saya faham. Assalamualaikum Ustaz. Untuk zakat Taif, berapa kos tambahan yang dikenakan? Ikut 150 riyal satu orang untuk menuju ke Taif kan. Jadi boleh bayar pada mutawif. Kalau ada mutawif buatlah. Kalau mutawif tu tak buat, saya tak tahu kan, sebab ini bukan pekat Andalusia, ini mutawif saja. Rajin mutawif tu buat, dia pergilah. Dia malas, tak ada pergilah. Gitu kan. Bergantung pada mutawif. Tapi kalau mutawif Saifullah Nasri, insya-Allah yang saya buat kan. Mutawif, Buhirak apa semua dan juga ziarah-ziarah tambahan apa semua ni. Jadi insya-Allah kan. Ya, jadi akan datang tuan-tuan nak pergi umrah, boleh hubungi Ustaz Saifullah Nasri insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya. Muhammad Nizar, Assalamualaikum. Semasa tawaf tiba-tiba hujan. Kita kena teruskan ke? Hujan tak ada masalah kan. Teruskan tawaf kan. Saya dulu pun pernah bawa jemaah tahun 2017. Tengah-tengah wah kan. Tapi langit dah menggambarkan pada kita kan, nampak mendung macam ni. Tapi saya dah memang beritahu jemaah kan, semua beg seling apa semua standby dalam plastik, bungkus siap-siap. Bismillah, tawakkal Allah, jalan. Tengok pusingan ketiga, wah hujan kan. Jalan terus ke? Jalan terus. Tanpa toleh-toleh dah. Jalan terus. Hujan pun hujan. Kan gitu. Jemaah-jemaah pun suka bila hujan. Lagilah, ya Allah, ampunkan dosa aku. Terimalah taubat aku. Lagilah nangis-nangis. Doa dalam hujan tu. Punyalah seronok hujan di Mekah tadi kan. Tapi bergantung pada mutawif masing-masing lah kan. Kalau mutawif kata, okey kita stop dulu. Hujan, kita pergi tepi dulu. Kita pulang pada mutawif masing-masing. Ya. Okey, baik. Saya kira itu sajalah kita punya sembang-sembang kita pada malam ini dalam slot Sempurnakan Umrahku. Kepada tuan-tuan yang ada lagi kemusykilan, ada lagi pertanyaan yang mungkin tak di-up di sini, boleh PM saya ke 1345032330. Sebarang pertanyaan boleh tanya pada saya insya-Allah ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi pada malam esok insya-Allah pada waktu dan masa yang sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.